Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 7 September 2020 bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita dengan perkembangan COVID-19. Hari ini Sarawak mencatatkan sifar kes positif COVID-19 dan daerah Bintulu telah bertukar status daripada status kuning kepada status hijau. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Amar Douglas Unggat Mbas berkata, kes telah sembuh juga telah meningkat kepada 96.42%. Dimaklumkan 5 kes baru yang telah pulih dan discharge dari Bintulu 3, Hospital Umum Sarawak 2. Ini menjadikan keseluruhan kes positif COVID yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini meningkat kepada 674 atau 96.42%. Bercakap semasa sidang media harian COVID-19 di Kuching hari ini, beliau juga berkata ujian saringan secara rawak terus dipertingkat termasuk ke atas rakyat Malaysia dari Semenanjung, Sabah dan Labuan yang masuk ke Sarawak. Tempat-tempat yang kita akan buat surveillance akan bertambah. Ini supaya kita dapat meyakinkan kita sendiri bahawa di luar sana tidak ada kes. Kita nak tahu betul tidak adakah ataupun kita belum kesan. Sementara itu, JPBNS juga telah memutuskan kolab air panas Panco dibenarkan beroperasi mulai 9 September 2020. Dalam majlis berasingan di Sepauh pada Ahad, Dato' Amar Douglas memberitahu pekan Sepauh bakal membangun dengan pelbagai bentuk projek pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Menurutnya, pelaksanaan projek jalan pesisir bernilai 116 juta ringgit akan menarik pengunjung ke pekan itu dengan pembinaannya dari Saka, Betong ke Sepauh. Tambahnya, potensi terbesar Sepauh adalah sektor pertanian dan berharap golongan belia dapat mengambil peluang itu dalam mengusahakan pertanian moden. Di Bintulu pula, semua pertubuhan bukan kerajaan, NGO atau komuniti di peringkat kampung diminta bekerjasama dengan jabatan kerajaan dan pihak berkuasa bagi menjamin keselamatan masyarakat atau penduduknya. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom berkata, mereka juga perlu mengambil sifat proaktif dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman kampung dari anasir-anasir luar dan negatif serta berita palsu di media sosial. Peranan ataupun pengawas-pengawas JKK ketua kepengurusi sama ada tuan kampung, tuan rumah atau kapitan untuk memainkan peranan bagaimana kita dapat menangani nulung perintah, nulung pihak berkuasa mengambil ke masalah itu kita hadapi bersama. Jadi kita perlu kerjasama daripada setiap lapisan pentadbiran agar bumi. Berucap dalam bengkel kepolisan Komuniti Daerah Sepauh tahun 2020 hari ini, adun kemenang tersebut menambah NGO juga perlu bekerjasama dengan persatuan ibu bapa dan guru sekolah bagi mengekang aktiviti tidak bermoral di sekolah. Dalam majlis berasingan pula, Datuk Seri Dr. Steven Rudi memberitahu Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti telah menyediakan peruntukan berjumlah 840.2 juta ringgit untuk pelaksanaan 35 projek bekalan air di bahagian Miri. Bercakap di Majlis Pelancaran Projek Rakyat Bekalan Air Kawasan Niah dan Hari Jalinan Kasih bersama komuniti pada Ahad, beliau berkata projek tersebut kini sedang dilaksanakan oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak. Beralih ke laporan berita dari Persidangan Dewan Negara hari ini. Bagi memastikan sekolah di kawasan pedalaman Sarawak mendapat kemudahan bekalan elektrik sepenuhnya, Kementerian Pendidikan Malaysia telah bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak untuk melaksanakan projek penyambungan pembekalan tenaga elektrik kepada grid awam untuk 128 buah sekolah dengan peruntukan 50 juta ringgit melalui beberapa fasa.
Menurut Timbalan Menteri Pendidikan 1, Muslimin Yahaya, untuk fasa 1 sebanyak 15 buah sekolah telah selesai kerja penyambungan pada Februari 2020. Manakala untuk fasa berikutnya, pihak Sarawak Energy Berhad SEB akan memutamatkan pelaksanaan di Sekolah Kebangsaan Jijik Selangau. Walau bagaimanapun, sekiranya tidak dapat dilaksanakan oleh pihak SEB dalam masa yang ditetapkan, pihak KPM akan melaksanakan penyambungan di bawah kontrak penyelenggaraan genset dan pembekalan diesel yang sedang dilaksanakan oleh pihak JKR. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan lisan Senator Rita Sariman Patrick Insol. Tambahnya, KPM sentiasa komited terhadap keperluan penjanaan kemudahan asas bagi menjamin keselamatan dan keselesaan murid serta seluruh warga pendidik di seluruh negara. Seterusnya, kerajaan pusat belum bercadang untuk mewujudkan Suruhanjaya yang baharu setelah Suruhanjaya Keharmonian dan Rekonsiliasi dibatalkan. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamad Sadiq berkata, undang-undang sedia ada sudah mencukupi untuk menjaga keharmonian antara kaum dan agama di Malaysia. Kerajaan tidak ada cadangan langsung untuk mewujudkan Suruhanjaya yang tersebut. Dan saya ingin memaklumkan kepada mana-mana di antara mereka yang sengaja memecah belahkan perpaduan dan keharmonian boleh disiasat dan didakwa di bawah peruntukan undang-undang yang sedia ada. Terima kasih. Berikut katanya bagi menjawab pertanyaan lisan Senator Datuk Paul Igai. Menjawab bagi soalan tambahan pula, jelasnya satu jawatan kuasa keharmonian antara kepelbagaian agama yang dinamakan sebagai Harmoni telah ditubuhkan oleh peringkat Kementerian Perpaduan Negara bersama-sama dengan Menteri Agama di bawah JAKIM. Jawatan kuasa Harmoni ini dianggotai oleh mana-mana lantikan daripada Yang Berhormat Menteri Agama, dan bagi pihak Kementerian Perpaduan Negara, ketua-ketua badan agama dan juga pengusi-pengusi persatuan badan agama juga diletakkan dalam jawatan kuasa yang mewakili kepentingan kepelbagaian agama yang lain selain daripada Islam. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Terus layari berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.